Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. InsyaAllah kita akan teliti pada hari ini berkaitan dengan permasalahan beberapa adab berkaitan adab qada hajat, lebih-lebih lagi yang menyentuh tentang di manakah tempat had untuk kita membaca doa masuk dan keluar tandas, serta di manakah didahulukan kaki kiri dan didahulukan kaki kanan ketika keluar, didahulukan kaki kiri ketika memasuki tandas tersebut. Kita masuk terus kepada perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan adab qada hajat. Yang terpilih yang kita akan sebut ini ialah berkaitan dengan di manakah permulaan hendak masuk kaki. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi adabi qadil hajati thumma listinja. Faslun, ini satu fasal pada menyatakan adab-adab orang yang nak menunaikan hajat, iaitu ingin membuang air. Thumma listinja, kemudian adab-adab yang berkaitan dengan istinja. Bagaimana cara membersihkan najis yang keluar. Wa yuqaddimu nadban, dan hendaklah mendahulukan, yakni sunat, nadban secara sunat, hukum mendahulukan itu sunat. Siapa ini? Dakhilul khala'i, orang yang masuk ke dalam tandas. Walau li hajatin ukhra, walaupun dia masuk kerana ada hajat lain. Walaupun dia masuk kerana ada hajat lain, contoh ada tertinggal barang, dia terpaksa masuk tandas untuk ambil barang tersebut. Wa kadza fi aktsaril adabil atiyah, begitulah juga pada kebanyakan adab-adab yang akan datang nanti. Jadi begitulah juga pada kebanyakan adab yang akan datang nanti. Maknanya apa yang berkaitan tu bukan sekadar yang masuk untuk qada hajat saja, tapi begitulah juga orang yang masuk ke tandas kerana tujuan lain. Wa abbara bihi kal khariji lil ghalib, dan musannif mentakbirkan dakhilul khala ini seumpama kharij, orang yang keluar nanti pun masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, itu atas jalan ghalib sahaja. Sebab itu muhasyi kata qauluhu lil ghalibi ay fala mafhuma lahu. Itu tidak dapat difaham. Dia bukan qaid yang mukhrij, yang qaid yang mengeluarkan daripada benda lain. Dia sekadar lil ghalib. Okey, kemudian seterusnya kata Syekh Ibn Hajar, wal muradu, yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan di sini ialah al wasilu li mahalli qada'il hajati, orang yang sampai ke tempat qada' hajat. Sampai ke tempat qada' hajat, walau bi sahra'a, walaupun tempat qada' hajat itu di padang pasir. Wa ta'yinu fiha li ghairil mu'addi bil qasdi, dan bermula ta'yin, nak menentukan pada masalah sahra dan seumpamanya itu, li ghairil mu'addi, penentuan pada tempat qada' hajat bagi selain tempat yang ghairil mu'addi, yang bukan dibuat untuk qada' hajat. Bagaimana? Bil qasdi. Ini arah ja ini muta'allaq dengan khabar. Wa ta'yin, ini mubtada'. Bil qasdi, ta'yin itu berlaku dengan cara qasad, kita yang niatkan. Jadi di sini kita dapat faham isyarat bahawa hukum berkaitan tandas ni ada dua. Pertamanya, tempat yang memang dikhususkan untuk qada' hajat. Yang kedua, tempat yang bukan khusus untuk qada' hajat, tapi kita ingin qada' hajat di situ. Umpama di sahra, umpama di padang pasir contohnya, atau tempat-tempat hutang, atau tempat-tempat yang di luar kawasan yang dibuat bangunan contohnya. Bagaimana hukumnya? Sama saja, tapi penentuan tempat qada' hajat itu dengan cara qasad. Kita tentukan kita nak buang air kat situ, kita pergi situ, maka tempat itu dikira sebagai tempat qada' hajat. Maka segala adab-adab yang dilakukan atau dibuat ketika menunaikan, ketika nak mengqada'kan hajat juga terpakai di situ. Kenapa begitu? Li sayruratihi bihi mustaqdaran, kerana jadilah dengan sebab qasad itu mustaqdar. Tempat asalnya, contoh pada pasir itu,
tempatnya asal tidak ada apa-apa. Tiba-tiba kita ingin buang air. Dengan kita niat qasad itu, jadilah tempat itu mustaqdhar, dibilang kotor. Sebab kita nak buang air najis di situ. Kal khala'il jadid, hukumnya samalah dengan khala'al jadid. Di sini Syekh kita mengkiaskan khala'al jadid. Contohnya tempat tandas yang baru. Tandas yang baru. Yang elok saja. Jadi hukum macam tandas tu dengan qasad. Wa fi ma lahu dihlis, dan juga pada tandas yang ada dihlizin, ma lahu dihlizun tawilun, tandas yang ada lorong yang panjang. Dihliz ni kita panggil lorong lah, yang panjang. Kat mana nak baca itu? Contoh macam ni. Dihliz ni contoh bangunan, tempat qada hajatnya di sini. Tapi nak masuk situ, dia kena lalu dihliz. Ni panggil dihliz. Ni lorong. Jadi, di mana dibacanya? Yuqaddimuha. Di mana dimasukkan kaki? Yuqaddimuha. Hendaklah didahulukan kaki kiri. Inda babihi. Pada pintunya. Kalau pintunya di sini, maka di situlah dibaca. Di situlah dimulakan dengan kaki kiri. Inda babihi wa wusulihi li mahali julusihi, dan sampainya ke tempat dia duduk. Di sini dia start masuk kaki kiri, dan sampai di sini pun dia sunat juga langkah dengan kaki kiri. Nampak di sini. Di sini musannif kita menyatakan bahawa adat itu bermula pada pintu. Pada pintu itu. Walaupun tandas tersebut mempunyai dihliz tawil, lorong ataupun jalan yang panjang. Okey. Kemudian kita pergi lagi kepada seterusnya. Kita lihat adat yang seterusnya. Iaitu berkaitan dengan bilakah nak dibaca doa. Di manakah tempat kita disunatkan baca doa untuk masuk tandas. Wa yaqulu nadban, dan seorang itu berkata, yakni dengan cara sunat, hukumnya sunat, berkata inda dukhulihi, ketika memasukinya, ai wusulihi li mahalli qada'i hajatihi, sampai kepada tempat qada' hajat, au libabihi, ataupun kepada pintunya, sampai ke pintu. Wa in ba'uda, walaupun jauh, mahallu julusi anhu, walaupun jauh tempat dia duduk daripada pintu tu. Jauh tempat duduk tadi. Macam kita kata surah rupa yang diberi tadi, iaitu ada lorong dihliz sebegitu. Lorong ini pintunya di sini, maka dibacanya inda babihi, libabihi, ketika dia sampai pada pintunya. Sebab tempat ini pada hukum dianggap sebagai tandas kerana dia tabik kepada tandas tersebut. Okey. Kita lihat lagi keterangan muhasyi kita. Qauluhu ay wusul. Inda ay wusulihi. Ay wusulihi ila akhirih. Ibaratul imdad, ibarat daripada kitab imdad. Ay wal mughni, dan juga kitab imdad dan juga mughni, inda iradati dukhulihi lil khala, di mana dibaca itu ketika ingin masuk tandas, au wusul, ketika wusulihi li mahalli iradatil julus, dia sampai ke tempat dia ingin duduk, fihi, padanya, pada tempat itu, fis sahra, iaitu kalau contohnya dia buang air di sahra, di padang pasir, kawasan lapang. Jadi di sini tengok ada dua. Pertamanya sampai kepada tempat yang disediakan untuk khala, iradati dukhuli lil khala, awusulihi, atau sampai kepada tempat dia nak duduk. Ini fis sahra. Nampak? Jadi ada dua perkara atau situasi. Tempat yang disediakan untuk menunaikan hajat, untuk buang air. Yang keduanya kawasan yang bukan asal untuk buang air, kawasan lapang, hutan dan seumpamanya, di mana dibaca contoh
Kalau tempat itu tempat hutan ataupun padang pasir, ketika tempat kita nak duduk buang air itu dianggap mahal qada'ul hajat itu. Adapun tandas, maka dibaca ketika di pintu. Ketika masuk di pintu. Tengok qauluhu aw libabihi. Aw ni tanwi'iyah sajalah. Aw ni semata-mata untuk tanwi', makna membanyakkan contohlah nau' jenis. Okey. Sama ada begini ataupun satu lagi. Okey. Kita lihat pula bilakah doa keluar pada tandas itu dibaca. Wa yaqulu 'inda khurujihi minhu, dan dia membaca ketika keluar daripada tandas itu. Inda khurujihi minhu au mufaraqatihi lahu, ataupun dia bercerai daripada tempat itu. Inda mufaraqatihi lahu, ketika dia nak bercerai daripada tempat itu. Kalau contoh kawasan lapang yang bukan tempat khusus, dia baca ghufranak. Itu doa yang masyhur. Kita lihat kata muhasyi, inda khurujihi ay aqibahu, selepas itulah. Intaha mughni. Ibaratu Qalyubi, ibarat daripada Syekh Qalyubi, ay ba'da tamamihi, setelah selesainya. Wa in ba'uda, walaupun jauh. Makna selepas selesai sempurna keluar itu. Ketika sempurna keluar, wa in ba'uda, ghayahnya walaupun jauh tempat itu. Kadihlis, umpama lorong tadi. Jadi walau kadihlizin tawil, seperti lorong yang panjang. Sebagaimana kita kata tadi, tempat disunatkan baca, contoh pada lorong sebegitu kan, disunatkan baca di pintu. Maka masa nak baca doa untuk keluar pun ketika di pintu juga, walaupun jauh. Qauluhu minhu ay minal khala' aw mufaraqatihi lahu ay mahal qada'il hajah fi nahwi sahra. Ketika mufaraqah ini menunjuk ketika bercerai daripada tempat itu, iaitu seumpama pada padang pasir. Okay. Kita dapat khulasahkan dan simpulkan di sini bahawa ada dua keadaan. Pertamanya, tempat yang disediakan. Al-makan al-mahal mu'addu li qada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk qada' hajah. Yang ini biasanya kita boleh kata dalam binaan bunyan, iaitu binaan. Maka ketika itu dibaca di mana? Pada bab. Pada bab dibaca pada pintu tempat yang disediakan untuk qada' hajat itu. Kalau ada pintu lah. Kalau tidak ada pintu, maka mengikut kepada uruf lah. Tempat itu kalau kita anggapkan dia sebagai tandas dengan maksud dibuang air, timbul isunya bagaimanakah situasi tandas rumah-rumah yang sekarang ni ada, terutamanya rumah sekarang ni bergabung, tempat buang air, sekali mandi, sekali gosok gigi dan seumpamanya. Maka pada umumnya dia bercantum dan dikira sebagai tandas. Maka hukumnya mengikut uruf dipanggil tandas. Maka hukumnya adalah dibaca pada libabihi, pada tempat tu. Ini jelas-jelas bahawa bukan yang dimaksudkan di situ tempat duduk saja. Bukan tempat duduk saja. Sebab kalau tempat duduk saja, maka ulama tak tulis bab libabihi ketika sampai pada pintunya. Sebab kalau tempat duduk saja, mana orang buat pintu di sini? Tentu ada ruang sedikit untuk masuk, barulah ada tempat untuk buang air. Barulah munasabah, baru ulama sebut pintu. Apatah lagi bila ulama kaitkan kalau tempat tersebut berbentuk ada dihlis. Ada dihlis, ada kawasan panjang. Nak sampai kepada tempat qada' hajat itu ada lorong yang panjang. Ada lorong yang panjang, maka begitu juga dibaca ketika pintu ataupun ketika permulaan masuk pada tempat tersebut. Contoh ada lorong panjang macam ni, pintu di sini, maka tempat buang air di situ, maka dibaca ketika nak masuk. Walau fi dihlizin tawil, ada lorong yang memanjang begitu. Okay, yang kedua, isu yang ulama sebut ialah tempat yang tidak disediakan untuk qada' hajat. Contoh seumpama
dalam hutan ataupun dalam padang, di tempat padang pasir. Tempat padang pasir. Maka di manakah tempat kita disunatkan buat adab-adab tersebut? Ketika kita hendak duduk, sebelum sampai kepada tempat kita hendak duduk untuk qada hajat tersebut. Contoh ni, katakanlah ni padang pasir contohlah. Kita nak buang air di sini ataupun hutan, kita nak buang air di sini. Maka kawasan yang kita niat itu, dia jadi tu ta'yin itu dengan qasad. Maka kita berjalan, contoh dari sini berjalan, sebelum masuk kepada tempat yang kita tentukan itu, di situ kita baca doa dan kita melangkah dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Jadi itulah perbahasan ataupun huraian yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan masalah tandas dan juga tempat qada hajat ini, berkaitan adab di mana perlu kita baca doa, di mana mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.